أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang saya raihkan pada malam ini, berbahagia DSP Zamri, DSP Zamri bin Zubair, Ketua Timbalan Ketua Polis Pekan. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang ada pada malam ini, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Maka kita diberikan kesempatan untuk bertemu di rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila kita sebut tentang Ramadan yang dinantikan, apabila kita lihat tajuk ini tuan-tuan, kali dikupaskan oleh panel yang pertama Al-Fadhil Ustaz Ahmad, menceritakan bagaimana Ramadan ini satu bulan yang disebut oleh Nabi SAW Ramadan Syahrul Karim. Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadi satu bulan penantian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang ada halawatul iman, ada kemanisan iman dalam hati dia, dalam jiwa dia tuan-tuan, dia berkobar-kobar seronok nak menantikan tetamu dia yang bakal tiba tak lama lagi, yakni tetamu kita yang namanya Ramadan. Ramadan merupakan tetamu yang begitu hebat yang Allah datangkan kepada kita setahun sekali, yakni pada bulan Ramadan. Apabila datangnya tetamu kita Ramadan tuan-tuan, dia menjanjikan kemuliaan yang amat hebat kepada kita umat Islam, yang disebut oleh Nabi SAW Ramadan awwaluhu rahmah. Dan disebut apabila datangnya Ramadan, di awal 10 hari pertama dijanjikan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya rahmat ini tuan-tuan terbukti kita nampak lihat dengan mata kasar. Buktinya yang mudah kita lihat tuan-tuan, kalau bulan-bulan yang lain kita tengok masjid surau tuan-tuan berkurangan jamaahnya. Bulan-bulan lain masjid tak penuh tuan-tuan. Tapi bila datangnya awal rahmat pertama Ramadan tuan-tuan, berbendung-bendung manusia berebut-rebut nak ambil saf depan, nak sembahyang tarawih berjemaah tuan-tuan. Ini di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di awal Ramadan. Tuan-tuan tengok, kalau saya tengok bulan biasa tuan-tuan tak ramai pun masjid surau. Tapi Ramadan tuan-tuan, minggu pertama, 10 hari pertama penuh hari masjid surau, sebab nak mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Yang keduanya, kalau kita lihat buktinya rahmat Allah taala ni tuan-tuan, kalau bulan-bulan biasa orang berniaga tuan-tuan, nak jual roti canai sehari RM50 pun payah dapat tuan-tuan. Nak jual murtabak dah dapat RM100 sehari pun payah tuan-tuan. Tapi bila datangnya Ramadan, di awal rahmatnya, berbendung-bendung orang berebut booking tapak Ramadan nak niaga tuan-tuan. Buktinya apa? Bila berniaga di awal Ramadan, berlimpah ruah rezekinya. Kalau bulan biasa dapat RM200, bulan Ramadan sehari RM1,000 tuan-tuan. Itu tanda rahmat Allah yang dapat kita lihat dengan mata kasar. Itulah contoh kelebihan Ramadan Al-Mubarak yang Nabi janjikan kepada kita awalnya rahmat. Maka di pertengahannya dijanjikan Allah Ta'ala tuan-tuan maghfirah wa awsatuhu maghfirah tuan-tuan. Di pertengahan disebut sebagai pasal kedua, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan.
Itulah di antara perkara penting di awalnya rahmat, di pertengahannya maghfirah dan ampunan. Maka di hujungnya Allah menjanjikan kepada kita, tuan-tuan, kita pun minna bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan di antara kelebihan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan, tuan-tuan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala beringat kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang kalian saya kasih sekalian, alangkah gembiranya kita orang-orang yang beriman kepada Allah, tuan-tuan. Bila datang Ramadan seronok, tuan-tuan. Tapi ada juga orang tak seronok. Dia kata main pula dah Ramadan. Tuan-tuan faham saya cakap kedah? Saya orang kedah pun tak cakap kedah. Ya, Ustaz Leman tak boleh jawab faham. Tuan-tuan faham tak faham, tanya lagi lepas tu ya, lepas ceramah. Tuan-tuan, nak abang kata orang yang ada iman, dia seronok, tuan-tuan, bila Ramadan datang. Sebab apa? Sebab Allah janjikan kemuliaan Ramadan. Kita sembahyang sunat mendapat pahala fardu, tuan-tuan. Kita sedekah RM1, pahala pada 70 kali ganda. Kita buat segala kebaikan, Allah janjikan kemuliaan 70 kali ganda kepada kita. Bukan kakak sembahyang. Kita buat pekna. Kau pekna? Kau pekna? Orang faham tak kau pekna? Lempeng, kau lempeng. Lempeng pisang, lempeng pisang dengan batu lempeng kelapa. Kita buat lempeng, pergi bagi sedekah, dia Rasulullah rumah kita. Dapat pahala 70 kali ganda, tuan-tuan. Itulah kemuliaan Ramadan. Tuan-tuan ada RM10, nampak kabung bagi RM10, digandakan 70 kali ganda, tuan-tuan. Masya Allah. Itulah kemuliaan rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tuan-tuan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan yang Allah sebut pada kita, tuan-tuan, Ramadan itu merupakan bulan yang Allah janjikan kemuliaannya kepada kita. Maka bila mana kita buat amal kebaikan, diberikan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala." Nabi kita sesungguhnya barang siapa yang bangun malam menjayakan malam-malam Ramadan daripada awal bulan Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, dia tak pernah miss tinggal tarawih, tuan-tuan. Dia tak pernah miss tinggal jemaah tarawih. Dia tidak pernah miss meninggalkan solat sunat, witir dan sebagainya, tuan-tuan. Maka Allah janjikan kepada keampunan dan sunat. Tuan-tuan, bila cerita tarawih, saya tengok pelaku perangai. Tahu pelaku perangai masyarakat kita hari ini, tuan-tuan, bila datang awal Ramadan, berbeza-beza penuh masjid, tuan-tuan. Sampai Cik Imam kena desak ke depan. Cik Imam kena jawab, apa pasal ramai sangat? Tiba-tiba datang malamnya ke solat, dia ikut orang ni, tuan-tuan. Daripada penuh tinggal, bagi datang tak ada orang. Main hujung-hujung 10 mata akhir, lagi korang tinggal gosok, tuan-tuan. Ini di antara satu fenomena yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan, rugilah orang yang tidak mengambil peluang memenuhkan sepanjang malam Ramadan untuk mendirikan amal ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah menjanjikan keampunan kepada kita, tuan-tuan. Kita ni 11 bulan yang lalu, kita banyak lakukan dosa, tuan-tuan. Kita banyak lakukan kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Maka inilah peluang untuk kita mohon ampun sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan memberikan kebaikan dan keampunan kepada kita semua, muslimin dan juga muslimat. Dan ada juga di kalangan orang, tuan-tuan, datang di Ramadan, dia tak berasa nak puasa, tuan-tuan. Dia tak berasa nak puasa. Kalau bulan lain, tuan-tuan, dia makan hari-hari dah, pagi, petang, tengah hari, malam dia makan, tuan-tuan. Waktu pagi di rumah breakfast dah. Saat pergi pejabat ke 10 kena lagi kopi roti canai, tuan-tuan. Kemudian saat itu 12 makanan nasi kepala ikan kari pun lagi. Saat ini petang kena lagi dia tarik tadi dengan kawan, malam kena lagi makan tak roti, tuan-tuan. Sampai perut nak kemuk. Tuan-tuan, Ramadan ini tolonglah ambil peluang. Kalau boleh pertahankan puasa kita, jangan tergabas, tuan-tuan.
Sebab saya tengok budaya di belah utara contoh di belah utara ni dia semangat bangun sahur, sanggup bangun sahur ni, makan bersama isteri tersayang contoh. Saat lagi dia pergi pejabat, ke sebelah dia keluar pelan-pelan di belakang, dia beli nasi bungkus contoh. Nasi bungkus makan di belakang itu pejabat contoh. Ada berlaku. Saya pernah cerita dulu tuan-tuan di Kedah. Ini cerita betul ni. Tuan-tuan dengar terkejut lah. Di Kedah dulu ni, satu peristiwa yang memalukan. Satu ketika operasi dijalankan untuk membenteras orang tidak puasa tuan-tuan. Jadi berlakulah satu peristiwa, pihak tidak puasa masuk sebuah kedai restoran pintu belakang tuan-tuan. Saya tak mahu sebut nama apa tu. Tuan-tuan pergi cari pula. Kedah jauh nak cari tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, satu hari bila nak puasa masuk dalam restoran tu, terlihat 5-6 orang sedang menjamu selera kami kepala ikan tuan-tuan. Kemudian mereka tengok orang sama mereka lari berselera tuan-tuan, lari tinggal habis ikan, tinggal habis kepala ikan. Lepas tu tinggal seorang yang kat lari tuan-tuan. Lepas tu dia kata, hang seorang kat lari. Tengok dia kata, hang ni kemana juga kat lari mana kat lari. Dia kata tengok kaki. Kaki yang tu. Dia kata tengok kaki lah Ustaz. Ustaz dia tak ambil kepala ada korang ni. Sampai dia cakap dengan korang yang sekarang anak kakak dia tu. Dia kata ni awak tak bosan, tengok kaki. Lari pula tengok kaki. Kita tengok kaki dia tak ada. Nak lari dari mana? Semua nak tengok kaki dia gunung. Dia pun kalau bawa main dia. Dia memang kata kalau tolong bawa dia ding dia memang makan sekali. Rupanya kaki tak ada. Tuan nak lari mana? Semua tak lari. Nak apa kata? Tak kaki kudung pun tak puasa. Itu dia. Itu budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dipaham pada orang tu baru. Kalau ada tuan-tuan ini kau juga tuan-tuan nak apa kata jangan buat lagu tu tuan-tuan. Puasa ni perlu Allah sekali sepanjang tahun tuan. Jangan kita takkan tak boleh tahan puasa. Anak kita dah jatuh boleh tahan sampai buka puasa. Kita ni betul sekali dia nampak dah. Tuan-tuan sayang kita kalau tinggalkan amalan puasa. Ini tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita ni fokus pada amal ibadah ini. Mudah-mudahan sebagai kita menahan masalah dahaga, kita juga disuruh lagi menjaga masalah lain, termasuk juga menjaga perbuatan kita, menjaga percakapan kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita. Jangan buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa tuan. Tadi tu. Kadang-kadang bila puasa tahan lapar boleh tuan. Tahan lapar kata-kata sehari 2 hari pun tak ada masalah. Tapi main dengan mata tak boleh tahan tuan. Main dengan mata ni nampak-nampak amai, Allah amai ni pakai skirt pula, mata jegil katanya boleh menghilangkan pahala puasa begitu. Ataupun kita ni tuan-tuan boleh tahan mata, boleh tahan makan. Tiba-tiba tuan-tuan mulut kita suka mengumpat. Tengok kawan rumah mereka bangun, tu mereka bangun nak ayam. Nampak? Nampak muslimat yang tu pakai apa gelang lamu sikit. Dia kata betul gelang tu boleh tak mana pula tu. Tuan-tuan, maknanya kita ni mulut kita tak boleh berhenti mengumpat, maka boleh mengurangkan pahala puasa tuan-tuan. Satu hari berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Datang dipanggil 2 orang wanita. Tuan-tuan, wanita ni sifat dia tu suka mengumpat. Bila mengumpat, Nabi panggil 2 orang ni, Nabi kata, kamu 2 ni puasa ada air? Dia kata kami puasa ya Rasulullah. Betul kami puasa, kami tak ada tinggal. Jadi kata kamu tak puasa pun. Nabi kata bukti dia apa? Nabi suruh ambil baldi tuan-tuan, ambil baldi, suruh muntah dari baldi tu. Maka dia muntah, tuan-tuan nampak yang keluar darah dan sebagainya. Maka Nabi kata kamu tak puasa. Kami puasa tak? Kamu tak puasa. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, sepanjang puasa dia mengumpat orang tak berhenti tuan-tuan, maka puasanya menjadi sia-sia. Begitu kan? Maka saya berkata tuan-tuan, marilah sama-sama kita ambil kesempatan Ramadan ini, fokuslah kepada kita kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian